Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda sudah tekan butang subscribe yang ada di bawah. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada info-info yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini insya-Allah kita akan berikan sedikit ulasan berkaitan tentang hadis Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak. Adakah hadis ini benar? Ya, mungkin anda pernah dengar daripada ustaz-ustaz, daripada pakcik-pakcik ataupun daripada program-program motivasi yang anda hadir. Dan mereka sebutkan kisah ini dan daripada kecil kita dengar benda yang sama. Tujuan mereka yang menyebutkan cerita ini adalah saya fikir sangat bagus. Tapi cuma jalan yang mereka pilih itu adalah jalan yang tidak benar tanpa mereka sedar tentang hakikat seperti itu. Sebelum kita terus kepada perbincangan hadis, kita fahami dahulu dua istilah yang akan memberi manfaat untuk kita memahami hadis-hadis selepas ini. Yang pertama adalah istilah hadis sahih. Hadis sahih adalah ia adalah hadis-hadis yang paling penting ataupun istilah yang paling penting yang ada yang perlu kita faham. Ia menunjukkan bahawa kisah itu benar-benar datang daripada Rasul SAW. Penyampai-penyampai kisah itu adalah orang yang berintegriti dan dipercayai. Bukan setakat itu saja, penyampai itu daripada kalangan orang yang mempunyai kekuatan ingatan dengan hafalan dan tulisan yang cukup bagus. Hadis ini pula tiada sebarang masalah, keganjilan, kecacatan. Kiranya hadis ini perfect sungguh untuk kita kata ia datang daripada Nabi SAW. Yang kedua adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis-hadis yang lemah daripada sudut perkataan itu sendiri, kita kata lemah, dan memang daripada sudut maknanya pun ia adalah hadis yang lemah. Ia mempunyai pelbagai kecacatan dan kecacatan itu perlu diteliti sebelum diterima ataupun ditolak. Hadis dhaif ini terbahagi kepada dua jenis. Satu hadis dhaif ringan, satu lagi hadis dhaif berat. Yang mana hadis dhaif ringan masih boleh dibincangkan, tetapi hadis dhaif berat termasuk hadis dhaif yang ditolak. Hampir-hampir kita boleh kata ia bukan daripada kata-kata Nabi SAW. Termasuk perkataan dhaif berat ialah perkataan yang bila kita jumpa ulama sebut perkataan mungkar, matruk, batil. Seperti mana yang anda akan temui pada hadis-hadis dalam perbincangan ini. Setelah kita fahami istilah-istilah itu, barulah kita terus kepada perbincangan. Kita doakan semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dan bagi kita cepat faham insya-Allah. Amin rabbal alamin. So kita balik kepada hadis. Hadis ini menyebutkan Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'aitu Abdul Rahman bin Auf, qad ra'aitu Abdul Rahman bin Auf yadkhulul jannah habuan. Aku telah melihat Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menyatakan di dalam kitab dia Majmu'ul Fatawa jilid 1 jilid 11 muka surat 128. Kata beliau, ia adalah ucapan yang palsu, tiada asal baginya. Bahkan telah sabit pelbagai dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan kelebihan Ahlul Badar, sahabat yang menyertai Bai'atul Ridwan dan 10 orang yang dijanjikan syurga. Faktanya, Abdul Rahman bin Auf termasuk dalam kalangan kesemua sifat-sifat berkenaan. Beliau salah seorang daripada 10 orang yang dijanjikan syurga. Salah seorang daripada 8 orang terawal memeluk Islam. Salah seorang daripada 6 orang yang menjadi ahli majlis syura yang dipilih oleh Umar Al-Khattab bagi memilih khalifah selepas daripada Umar. Alasan Umar, dia sebut Rasulullah wafat dengan telah redha kepada mereka semua. Yang ini kita boleh rujuk dalam Ibn Athir dalam Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah jilid 2 halaman 99. Abdul Rahman bin Auf hadir dalam semua perang bersama dengan Nabi. Semua. Badar dia ada. Khandaq dia ada. Bahkan perjanjian-perjanjian Bai'atul Ridwan yang sangat agung, beliau hadir. Bersaksi untuk taat setia kepada Rasulullah SAW, siap mahu untuk berjuang dengan baginda untuk mati atas perjuangan bersama dengan Nabi SAW. Bahkan dalam Sahih Muslim,
Hadis yang 274 menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah masbuk dalam satu salat. Bagi dia salat di belakang Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman jadi imam, Rasulullah jadi makmum. Selepas Abdul Rahman bagi salam, terkejut dia. Tengok Rasulullah bangun untuk menyempurnakan rakaatnya. Begitu mulianya Abdul Rahman, tiba-tiba ada orang daripada kalangan kita apabila cerita tentang Abdul Rahman bin Auf, memujinya. Tiba-tiba diselitkan cerita, disebutkan bahawa dia masuk syurga dalam keadaan habuan, merangkak. Kerana kaya raya, itu alasannya. Adakah kita mahu kata Abdul Rahman bin Auf merangkak kerana telah diazab terlebih dahulu lantaran tidak amanah terhadap harta-hartanya seperti mana yang berlaku kepada manusia terakhir yang masuk ke dalam syurga? Demi Allah, ini adalah ucapan yang sangat bahaya, benar-benar berbahaya. Beliau telah bersedekah separuh hartanya pada zaman Nabi. Bahkan separuh itu bukan sedikit. Sampai kepada riwayat 4,000 dinar. Kalau jika kita convert dengan harga emas semasa, lebih pada 4 juta. Kemudian sedekah lagi 40,000 dinar, 40 juta. Abdul Rahman juga menyediakan 500 kuda perang, 400 rahilah. Bahkan apabila beliau hampir meninggal dunia, beliau mewasiatkan untuk memberi 400 dinar kepada setiap ahli Badar yang masih hidup ketika itu. Bahkan dia menaja keuangan kehidupan ummahatul mukminin dengan jumlah yang sangat besar. Adakah orang ini yang mahu kita perkecilkan? Adakah orang ini yang kita mahu sebarkan bahawa dia masuk ke dalam syurga dalam keadaan merangkak? Baik, mari kita nilaikan status hadis ini secara terperinci. Hadis ini dijumpai di dalam rekod kitab-kitab hadis seperti kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada juga dalam kitab At-Tabarani, Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jam. Abu Nuaim di dalam Ma'rifatul Sahabah dan Hilyatul Awliya juga menyebutkannya. Ibn Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at juga merekodkan hadis ini. Sebelum itu, jangan kita terkejut dengan kenyataan ini. Kerana bagi ulama-ulama hadis, apabila mereka telah mendatangkan sesuatu hadis, kemudian mereka datangkan pula sanad bagi hadis itu, maka mereka boleh berlepas diri. Kerana sanad itu telah memberi pencerahan tentang status hadis berkenaan. Walaupun perekod hadis tidak menyebutkan status hadisnya, tetapi dengan sanad itu sudah memadai. Bahkan sebahagian mereka merekodkan hadis itu dengan tujuan untuk memberitahu bahawa ia tidak sahih. Di dalam hadis ini, sanadnya ialah daripada Umarah, daripada Sabit, daripada Anas bin Malik, daripada Aisyah, daripada Nabi SAW. Anda perlu ingat betul-betul sanad ni, kerana kita akan membincangkan tentang sanad ini insya-Allah. Di dalam kesemua rekod-rekod hadis, semuanya berlegar kepada seorang perawi yang bernama Umarah bin Zazan As-Saidalani. Dia daripada sudut dirinya sebagai peribadi, dia adalah seorang tokoh, tok guru daripada kalangan penduduk Basrah. Jadi kita kata Umarah ini adalah madar bagi hadis ni. Umarah adalah perawi dhaif yang dinilai oleh ramai ulama hadis. Bukan sekadar itu, tahap kedhaifannya kritikal. Sehingga apabila hanya dia seorang sahaja yang meriwayatkan hadis itu, ia tidak boleh diterima. Di dalam kitab tafsir oleh Al-Imam Al-Qurtubi, jilid yang ketiga, halaman ke-420, beliau menyebutkan perkataan ini setelah beliau mempertikaikan kisah ini. Dia kata, Al-Bukhari berkata, boleh jadi hadisnya muttarib. Ahmad berkata, Umarah meriwayatkan hadis mungkar yang dikatakan daripada Anas bin Malik. Abu Hatim Ar-Razi berkata, Umarah tidak dijadikan hujjah. Ad-Daraqutni, Al-Imam Ad-Daraqutni berkata, dhaif. Ibn Jauzi di dalam bukunya Al-Mawdu'at membawakan kisah ini. Kemudian dia membawakan juga pendapat para ulama terhadap hadis ini. Dia kata apa? Imam Ahmad berkata hadis ini bohong lagi mungkar. Umarah meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Abu Hatim Ar-Razi berkata Umarah bin Zazan tidak dijadikan hujjah. Hadis ini juga ada diriwayatkan daripada Al-Jarrah bin Minhal dengan sanadnya daripada Abdul Rahman bin Auf.
Dalam sanad itu Rasulullah berkata, "Wahai Ibnu Auf, kamu ini orang kaya, kamu tidak akan masuk syurga melainkan dengan merangkak. Bersedekahlah, nescaya Tuhan akan memelihara kedua-dua kaki kamu." Al-Imam An-Nasa'i berkata tentang riwayat ini, dia kata hadis ini palsu. Perawi yang bernama Al-Jarrah itu matrukul hadis. Yahya bin Ma'in berkata hadis Jarrah tiada apa-apa, tidak ada nilai. Ibn Madini berkata tidak ditulis hadis-hadisnya. Ibn Hibban pula kata Jarrah pernah menipu. Ad-Daraqutni berkata Ibn Ishaq pernah meriwayatkan daripadanya tetapi menukar perkataan, menukar namanya kepada Minhal bin Jarrah. Beliau ialah seorang matruk. Ibn Jauzi berkata lagi, hadis-hadis seumpama ini adalah dari kejahilan orang-orang yang mahu berzuhud. Mereka berpandangan bahawa harta dapat menentang manusia daripada berlumba-lumba melakukan kebaikan. Mereka mendakwa apabila Ibn Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak disebabkan hartanya, cukuplah itu menunjukkan kekejian harta. Sedangkan hadis ini tidak sahih. Abdul Rahman telah dijanjikan syurga. Ia cukup untuk menyatakan bahawa harta tidak menghalangnya daripada berlumba-lumba melakukan kebaikan. Mengumpulkan harta adalah perkara yang harus. Yang kejinya adalah apabila harta itu diambil daripada jalan yang salah serta tidak mengeluarkan kewajipan harta berkenaan. Sedangkan Abdul Rahman bin Auf telah suci daripada kedua-dua itu. Talhah pun telah mengumpulkan 300 humal emas. Az-Zubair pun sama. Yang lain-lain pun sama seperti itu. Sekiranya mereka ini tahu tentang perbuatan keji harta ini, nescaya mereka akan membelanjakan semua harta yang mereka ada. Betapa banyak tukang cerita yang menyebarkan hadis-hadis seumpama ini dengan tujuan menggalakkan kefakiran dan kejian terhadap harta. Semoga Allah Ta'ala meramaikan ulama yang mengetahui kebenaran serta memahami usul. Itu yang dikatakan oleh Ibn Jauzi. Ulama yang kita sanjung juga, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani pula berkata dalam kitab dia Al-Qaul Musaddad. Dia kata cukuplah bagi kita persaksian Imam Ahmad bahawa kisah itu bohong. Lebih utama kita katakan kisah ini termasuk di antara hadis-hadis yang diperintahkan oleh Imam Ahmad untuk dibuang, tetapi ia tidak dibuang kerana berlaku kelupaan. Boleh jadi ia adalah termasuk sebahagian rekod Abdullah bin Ahmad, iaitu anak Imam Ahmad, kemudian dilupa untuk membuangnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya kisah itu tidak sahih, bahkan ia bohong dan palsu. Antara ulama lain yang menyatakan hadis ini tidak sahih, bohong dan palsu ialah Al-Imam Al-Iraqi dalam At-Taqyid wal-Idah. Syekh Shu'aib Ar-Naud juga sebut dalam Takhrij Al-Musnad, dan As-Sakhawi dan Al-Ajwibah wal-Mardiyah. Tidak salah menjadi kaya, dan kekayaan yang mulia tidak akan menjadikan manusia jauh daripada syurga. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan sebuah hadis daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah dengar Rasulullah bersabda, tiada hasad melainkan kepada dua orang. Pertama, orang yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada dia harta, lalu digunakan sepenuhnya pada tempat yang sebenarnya. Yang kedua, seorang yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya hikmah, lalu dia membuat keputusannya dengan hikmah berkenaan dan mengajarkannya. Alhamdulillah, kita telah selesai menjelaskan tentang hadis ini. Adakah anda dapat sesuatu daripada perkongsian hari ini? Jika anda dapat sesuatu, anda boleh tekan butang share. Semoga orang lain juga boleh mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.